Saya Elintia dan saya akan menerangkan mengenai dasar Amerika Syarikat terhadap Afghanistan. Hubungan diplomatik antara Amerika Syarikat dan Afghanistan ini telah terjalin sejak tahun 1935 dan peranan Afghanistan ialah sebagai rakan kongsi yang utama dalam memerangi keganasan dan bekerja sama dalam menghapuskan kumpulan militan seperti Al-Qaeda, ISIS, dan sekutu mereka dalam Afghanistan. Konflik Afghanistan-Taliban ini mula memuncak semula pada tahun 2020 hingga ke 2022 yang telah mempengaruhi dasar Amerika Syarikat terhadap Afghanistan dalam menitik beratkan matlamat utama ke arah keamanan. Pertama sekali, dasar Amerika Syarikat terhadap Afghanistan mulai mengalami perubahannya selepas peristiwa 9/11. Antaranya adalah dalam melindungi Afghanistan daripada ancaman pengganas dan penglibatan Amerika Syarikat secara langsung dalam hal ehwal Afghanistan. Keduanya adalah dalam menekankan kerjasama dengan pasukan keselamatan Afghanistan bagi membendung ancaman kumpulan pengganas dan menghalang pengganas tersebut daripada mendapatkan senjata atau bahan nuklear bagi mengelakkan ketidakstabilan berlaku di rantau ini. Sokongan Amerika Syarikat terhadap Afghanistan juga dapat dilihat apabila pasukan pertahanan dan keselamatan negara Afghanistan hampir bergantung kepada pembiayaan Amerika Syarikat untuk mengukuhkan keselamatan di Afghanistan. Selain itu, kita akan lihat kepada dasar Amerika Syarikat terhadap Afghanistan semasa pentadbiran Trump dan pentadbiran Biden. Semasa era pentadbiran Trump, mereka menunjukkan penglibatannya untuk mendamaikan Afghanistan dan Taliban dengan menguruskan krisis Afghanistan pada kos yang rendah dan melihat kepada situasi dan dasar Afghanistan itu sendiri. Dalam hal ini, ia menunjukkan perbezaan di antara pentadbiran Biden dan pentadbiran Trump di mana ia menunjukkan cara mereka menguruskan konflik di Afghanistan yang berbeza. Pengakhiran perang yang tidak teratur telah mendedahkan kepada tekanan yang wujud dalam dasar luar Biden yang memerlukan mereka untuk melindungi hak asasi manusia dan mempromosikan demokrasi yang selaras dengan dasar Amerika Syarikat. Biden juga mengambil pendekatan yang lebih agresif daripada Trump dalam menyokong sekutu menentang Rusia. Dan Biden juga turut mengaplikasikan diplomasi pada tahap yang berbeza yang disokong oleh potensi kekuatan Amerika Syarikat itu sendiri. Saya Joy dan saya akan membentangkan mengenai penglibatan Amerika Syarikat dalam konflik Taliban. Yang pertama ialah perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Taliban yang mana ia dilakukan pada awal tahun 2020 oleh bekas Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald Trump. Tujuan perjanjian ini dilakukan adalah untuk menamatkan perang di Afghanistan yang berlaku lebih 18 tahun. Terdapat 4 isu utama di Afghanistan yang menjadi fokus dalam perjanjian ini iaitu pertama, mengurangkan keganasan di Afghanistan daripada kedua-dua pihak iaitu Amerika dan Taliban. Kedua ialah mengenai penarikan semula tentera Amerika iaitu dengan mengurangkan bilangan tenteranya di Afghanistan daripada 12,000 kepada 8,000 dalam tempoh 135 hari. Ketiga ialah mengenai rundingan intra-Afghanistan yang dibuat pada Mac 2020 yang mana Amerika, Taliban dan Afghanistan terlibat dalam perundingan ini dengan tujuan mencapai kata sepakat dan mewujudkan keharmonian. Dan keempat ialah menjamin Afghanistan untuk tidak menjadi tempat perlindungan pengganas yang mana Taliban menjamin Afghanistan tidak akan digunakan oleh mana-mana anggotanya atau kumpulan pengganas yang lain yang dapat mengancam keselamatan Afghanistan. Seterusnya ialah mengenai pengunduran sepenuhnya Amerika Syarikat daripada Afghanistan yang diumumkan pada 14 April 2021 oleh Presiden Joe Biden yang mana tujuannya adalah untuk menamatkan perang Amerika Syarikat yang terpanjang ini. Kira-kira sebanyak 150 hari yang diperlukan untuk proses pengunduran Amerika daripada Afghanistan. Dalam tempoh ini, Amerika Syarikat harus mengeluarkan peralatan peperangan dan kaki tangannya serta agensi-agensinya untuk berundur dengan cepat dan selamat. Dan akhirnya Joe Biden mengumumkan bahawa misi ketenteraan Amerika Syarikat di Afghanistan akan berakhir pada 31 Ogos 2021. Terakhir sekali ialah penglibatan Amerika dalam isu kemanusiaan di Afghanistan dengan menyediakan bantuan kemanusiaan. Secara asasnya, Amerika merupakan penyumbang dana terbesar kepada Afghanistan dan sebanyak 130 bilion USD yang disalurkan untuk tujuan keperluan keselamatan, tadbir urus, tujuan pembangunan dan juga kemanusiaan. Beberapa bentuk bantuan yang diberikan oleh Amerika dengan kerjasama beberapa
organisasi kepada Afghanistan, yaitu seperti wang, tempat tinggal, pembiayaan perkhidmatan, bantuan air, dan makanan. Selain itu, Amerika turut menekankan Taliban untuk mematuhi janjinya, yaitu untuk menghormati hak wanita dan kanak-kanak yang tertindas di negara itu. Walaupun Amerika telah berundur sepenuhnya daripada Afghanistan, namun ia tidak mempengaruhi komitmennya untuk terus memberi bantuan kepada Afghanistan. Tetapi dengan Taliban yang menjadi kerajaan baru di Afghanistan, segala bentuk bantuan terpaksa disekat. Dalam slide seterusnya, saya akan membentangkan tentang kegagalan Amerika Syarikat dalam menghentikan perang di Afghanistan. Kegagalan yang pertama ialah Amerika Syarikat gagal menghentikan perang dan telah mengerukan lagi keadaan di Afghanistan. Menurut Walze, 2004 menyatakan bahwa sebuah negara tidak boleh menyerang negara lain tanpa kemungkinan yang besar untuk berjaya. Perang bukan hanya perlu adil, ia juga mesti menjadi perang yang berkemungkinan dapat dilawan. Pada masa itu, Amerika Syarikat yakin dapat mengalahkan Taliban, tetapi pada akhirnya mereka gagal juga. Kegagalan yang kedua ialah Amerika Syarikat gagal mengadakan rundingan damai dengan Taliban untuk menghentikan perang di Afghanistan. Rundingan yang diadakan oleh Donald Trump lebih kepada kepentingan negara Amerika Syarikat sendiri. Kesepakatan yang dicapai semasa pemerintahan Trump tidak membahas hak-hak perempuan dan juga tidak mencegah Taliban merebut kembali negara Afghanistan. Sebaliknya, itu adalah untuk mencegah serangan Taliban di masa hadapan terhadap negara Amerika Syarikat dan sekutunya. Seterusnya, kesan perang di Afghanistan. Terdapat beberapa kesan, yaitu yang pertama ialah kehilangan nyawa yang banyak. Semasa pencerobohan Amerika Syarikat di Afghanistan, sebanyak 100.000 orang awam di Afghanistan dan lebih 60.000 pasukan keselamatan telah terbunuh. Selepas Amerika Syarikat berundur dari Afghanistan, Taliban semakin mengganas dan yang mendapat kesannya adalah masyarakat di Afghanistan itu sendiri. Yang kedua ialah hak-hak wanita di Afghanistan tidak dapat diperjuangkan. Memperjuangkan hak-hak wanita, Afghanistan merupakan salah satu dasar Amerika Syarikat. Namun, Trump jelas-jelas tidak berusaha untuk mencapai dasar tersebut, malah melanggar dasar tersebut. Yang kedua ialah dalam rundingan tersebut, Amerika Syarikat hanya mengutamakan keamanan dan keselamatan negara sendiri dan tidak mengajukan topik berkaitan dengan hak-hak wanita Afghanistan. Kesimpulannya, peperangan yang terjadi di Afghanistan merupakan satu keadaan perang yang sangat menyedihkan dan sehingga pada masa kini, ketakutan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat di Afghanistan masih berlangsung. Tindakan Amerika Syarikat untuk masuk campur dalam perang tersebut merupakan langkah yang tidak bijak karena tidak ada perencanaan yang dilakukan. Adalah lebih teruk apabila mereka menarik diri dari peperangan tersebut dan membiarkan rakyat Afghanistan menderita sendiri demi kepentingan negara Amerika Syarikat itu sendiri. Terima kasih.